اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Pertama, pihak kami meminta maaf di atas kesulitan yang berlaku disebabkan masalah teknikal. Kami dah cuba seberapa daya untuk membaiki, tetapi masih berlaku juga. InsyaAllah kita akan usaha lagi. InsyaAllah malam ni kita sambung tak ada suara pula dah. Malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 129. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 127 dan 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maksudnya, ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim AS mengangkat asas binaan Kaabah, Baitullah, dan juga anaknya Ismail, dan mereka berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Pengajaran yang pertama, kelebihan memakmurkan Baitullah. Kelebihan memakmurkan Baitullah yang mana Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya sejarah pembinaan Kaabah yang dilakukan oleh Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalam. Jadi bila Allah sebut kisah ni, Allah nak beritahu kelebihan pembinaan Baitullah dan juga kelebihan orang yang membinanya. Yang kedua, kelebihan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kelebihan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Yang membina asas kepada Baitullah. Yang ketiga, untuk mengukuhkan sesuatu binaan, hendaklah dimulakan dengan asasnya. Untuk mengukuhkan sesuatu binaan, hendaklah dimulakan dengan asasnya. Yang ketiga, yang keempat, digalakkan untuk tolong menolong
digalakkan untuk tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Sebagaimana Nabi Ismail menolong bapaknya membina Kaabah. Tak dengar ke? Suara ustaz tak ada suara. Ada ustaz tu yang tak ada bersuara. Suara Ustaz. Tapi dengar ke tak? Dengar. Dengar okey lah. Dengar. Suara ustaz tu sorak-sorak dah. Habis nak buat macam mana? Bak mai lah Yayasan Jawa tu. Okey, yang kelima. Asas dalam beramal ialah al-qabul, iaitu penerimaan. Asas dalam beramal ialah al-qabul, iaitu penerimaan amalan. Berapa banyak sambungan, berapa banyak amalan yang dilakukan tetapi tidak diterima oleh Allah. Kerana tidak ikhlas ataupun tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh. Yang keenam. Digalakkan berdoa setelah selesai melakukan apa sahaja amalan. Digalakkan berdoa setelah selesai melakukan apa sahaja amalan, agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim dan Ismail agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-7. Allah Maha mendengar apa yang diminta oleh hamba-Nya dan Maha mengetahui apa niat hamba-Nya dalam melakukan amalan. Oleh itu, hendaklah sentiasa mengikhlaskan. Oleh itu, hendaklah sentiasa mengikhlaskan hati dalam melakukan amalan. Disunatkan yang keberapa? Yang 8. Disunatkan bertawassul ketika berdoa. Disunatkan bertawassul ketika berdoa kepada Allah. Antaranya ialah bertawassul dengan nama-nama Allah. Seperti As-Sami'ul Alim. Okey, ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, sambungan kepada doa Nabi Ibrahim. Wahai Tuhan kami, jadilah kami berdua orang yang menyerah diri sepenuhnya kepada Engkau, dan juga jadikan zuriat kami, sebahagian daripada zuriat kami, satu umat, satu kumpulan yang sentiasa menyerah diri kepada Engkau. Dan tunjuklah kepada kami cara-cara beribadat, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Okey, pengajaran dia. Pertama, sangat berhajat. Manusia sangat-sangat berhajat kepada Tuhannya. Walaupun dia adalah seorang Nabi, untuk menunaikan hajatnya. Yang kedua, jikalau seorang Nabi banyak berdoa, memohon kepada Allah, maka kita sebagai orang biasa hendaklah lebih kerap berdoa memohon kepada Allah. Dan sebaik-baiknya menggunakan dengan perkataan Rabbana. Sebaik-baiknya menggunakan perkataan Rabbana. Wahai pencipta kami. Yang ketiga, manusia sentiasa berhajat. Manusia sentiasa berhajat agar diteguhkan imannya oleh Allah. Manusia sentiasa berhajat agar diteguhkan imannya oleh Allah sepanjang masa. Walaupun dia adalah seorang Nabi. Kerana iman seseorang itu turun dan naik. Dan sentiasa memerlukan taufik. Dan sentiasa memerlukan taufik daripada Allah. Yang ketiga, yang keempat, doa yang terbaik. Doa yang terbaik ialah doa meminta apa yang Allah minta kepada kita. Doa yang terbaik ialah meminta apa yang Allah minta kepada kita. Boleh faham? Allah minta kita dirikan solat. Kan? Kita pun minta, ya Allah, jadilah aku orang yang benar-benar mendirikan solat. Kan doa Nabi Ibrahim apa dia? Rabbi ja'alni muqimas salah. Allah minta kita serah diri kepadanya. Doalah, Rabbana ij'alna muslimina. Allah minta kita supaya tetap iman. Kita minta, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Doa terbaik ialah kita minta apa yang Allah minta pada kita. Allah minta kita solat, kita minta supaya kita mendirikan solat dengan betul.
Allah minta kita jadi orang bertakwa. Kita mintalah, ya Allah jadilah aku orang yang benar-benar bertakwa. Okey. Yang ke berapa? Yang kelima. Ciri-ciri hamba Allah yang benar-benar beriman, ciri-ciri hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah ialah sentiasa menyerah dirinya kepada perintah Allah, zahir dan batin, bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Yang keberapa? Digalakkan kepada ibu bapa apabila berdoa, juga berdoa untuk zuriatnya agar menjadi zuriat yang salihah. Yang sentiasa menyerah diri hanya kepada Allah. Yang ke tujuh. Asal manusia adalah jahil. Asal manusia adalah jahil. Maka hendaklah memohon kepada Allah. Maka hendaklah memohon kepada Allah untuk mendapat ilmu dan cara beribadat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar ditunjukkan cara beribadat yang betul. Yang ke-8. Haram beribadat kepada Allah dengan amalan yang tidak disuruh oleh Allah dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9. Setiap manusia berhajat kepada bertaubat kepada Allah. Setiap manusia berhajat kepada bertaubat kepada Allah, walaupun dia adalah seorang Nabi. Okey, habis ya. Kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat malam ni adalah sambungan doa Nabi Ibrahim AS. Ini siri-siri doa Nabi Ibrahim AS. Kalau kita ingat lagi, doa pertama Ibrahim apa dia? Sebelum tu.
Setelah dia bina, Taqabbal minna. sebelum dia selepas dia bina Kaabah, dia minta amalannya diterima. Satu. Itu pun dia bina Kaabah untuk siapa? Bukan untuk diri dia, untuk umat manusia. Kemudian dia berdoa supaya amalan diterima. Yang kedua, supaya Allah jadikan dia dan Ismail orang yang sentiasa berserah diri. Dan juga Allah menjadikan zuriatnya juga orang yang menyerah diri kepada Allah. Okey, doa seterusnya. Dah. Itu dah. Ditunjukkan cara beribadat. Walaupun dia seorang Nabi. Wa arina mana sikana. Kemudian yang keempat, bertobat kepada Allah. Kan? Habis itu kan? Ini doa seterusnya. Kaabah dah ada. Kaabah dah ada. Orang pun ada. Dia doa supaya zuriat dia kan, supaya serah diri kepada Allah. Tapi tak mungkin keturunan Nabi Ibrahim beriman kepada Allah hanya dengan doa. Tak mungkin. Sebab tu Nabi Ibrahim, Allah suruh kita jadikan dia sebagai ikutan. Kenapa? Sebab dia adalah seorang yang bijak. Seorang yang matang. Bila dia minta doa, dia tak minta separuh-separuh, tapi doa yang lengkap. Jadi dia bina Kaabah, dia minta amalan diterima, kemudian dia doa supaya zuriat dia menjadi orang yang serah diri kan. Tapi semua tu tak cukup. Ada satu lagi, iaitu Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'as, dan bangkitkan ataupun utuskan fihim pada mereka. Siapa mereka ni? Zuriat yang doa tadi kan, yang dia doa supaya Allah jadikan zuriat tu muslimah. Siapa zuriat ni? Umat Nabi Muhammad lah. Sebab bila dia dengan Ismail, mana orang Arab, bukan Bani Israel. Bani Israel tak termasuk. Bani Israel yang anaknya yang bernama Ishak. Kan? Jadi dalam zuriat kami itu utuskan rasulan, pada mereka seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka sendiri. Iaitu daripada bangsa Arab. Kenapa Nabi Ibrahim AS minta Rasul tu biarlah datang daripada kalangan mereka? Mana keturunan Nabi Ismail iaitu bangsa Arab. Tengok. Dia nak dakwah tu supaya mudah diterima, maka biarlah Rasul tu daripada kalangan mereka, bukan daripada bangsa lain, bukan daripada negara lain. Kan? Cuba bayangkan kalau Nabi Muhammad tu diutuskan sebagai Rasul, tapi dia bukan orang Mekah. Orang Mekah tak kenal pun. Anggap orang Mekah terima tak? Tak. Yang kenal pun dia tak terima kalau tak kenal. Kemudian utuskan kepada mereka, pada mereka. Dia tak kata utuskan ilaihim. Ila dengan fi, apa beza? Utuskan kepada mereka seorang Rasul. Ini ilah. Tapi ayat Quran bukan ilah, ayat Quran fi. Fi apa makna? Pada mereka. Jadi apa beza? Tengok bahasa perkataan yang diguna pun memang tepat. Kalau Nabi Ibrahim berdoa, utuskan kepada mereka seorang Rasul. Makna Rasul ni khas untuk umat bangsa Arab sahaja. Ilah tu mana kepada mereka sahaja. Bangsa lain tak ada. Boleh faham? Tapi kalau fihim, bukan mestinya Rasul ni kepada bangsa Arab sahaja. Boleh faham? Rasul, seorang Rasul, iaitu siapa ni?
Nabi Muhammad, berapa jarak ni antara doa Nabi Ibrahim dengan kemunculan Nabi Muhammad? Oh, subhanallah. Sebab tu saya sebut hadis malam kan. Apa kata Nabi Muhammad dalam satu hadis? Dia kata, Ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ni adalah hasil daripada doa Abi bapakku Ibrahim. Inilah doa dia. Setelah 1000 tahun lebih, bukan 1000, lebih beribu tahun. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dah 600 tahun. Kan? Dan sebelum tu banyak lagi Nabi. Sebelum sampai kepada Nabi Ibrahim. Beribu tahun. Jadi doalah, manalah tahu kan kita doa sekarang. Cucu ataupun cicit kita ataupun keturunan kita mungkin lepas 1000 tahun jadi orang yang soleh. Kita akan dapat saham. Okey, apa tugas Rasul ni? Yatlu daripada tilawah. Fi'il mudhari', sentiasa membaca. Alaihim, ke atas mereka. Ini satu tugas Rasul. Jadi kalau umat tu hanya didoa supaya jadi orang yang beriman, tapi tidak ada Rasul yang mengajar, mustahil. Boleh faham? Sebab itulah ramai orang minta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Dia minta hidayat tapi dia tak pergi belajar. Tak ada siapa pun tunjuk hidayat pada mereka. Maka 50 tahun dia solat, 50 tahun dia minta hidayat, 50 tahun dia tak dapat hidayat. Boleh faham? Jadi Rasul ni biarlah ajar pada mereka, baca kepada zuriat aku ni apa dia? Ayatika. Ayat-ayat engkau. Ayat-ayat engkau. Ada tak selain pada ayat engkau? Baca ayat engkau dan juga ayat-ayat ulama ada? Tak ada. Ataupun mimpi-mimpi Tok Guru? Tak ada. Baca ayat engkau je. Kemudian, satu. Yang kedua, wa yu'allimuhum. Dan dia mengajar mereka. Alkitab. Kitab ni mana Al-Quran. Tengok, tugas Rasul untuk melahirkan orang beriman tak cukup yatlu baca. Tak cukup. Kena ada satu lagi. Apa dia? Mengajar. Beza tak antara baca dengan mengajar? Beza. Apa beza dia? Baca tak mestinya faham. Baca setakat betulkan makhraj, betulkan tajwid kan? Tak cukup. Mesti ada satu lagi. Mengajar pula. Mengajar apa? Isi kandungan Al-Quran. Dua. Yang ketiga, wal hikmah. Wal hikmah dan al-hikmah ni apa makna? Kata Imam Syafi'i, kalau al-hikmah disebut dalam Quran selepas kitab, maka dia bermakna sunnah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, al-hikmah ialah at-tafaqquh fid din. Kefahaman tentang agama. Dan ada juga pendapat mengatakan al-hikmah ialah rahsia-rahsia agama. Termasuklah rahsia-rahsia Al-Quran. Kadang-kadang kita dah baca terjemahan tapi pengajarannya kita tak faham. Maksud yang tersirat kita tak faham. Itu dia panggil al-hikmah. Jadi al-hikmah ni sebenarnya apa dia? Rahsia-rahsia Al-Quran ataupun apa-apa saja yang membawa kebaikan kepada manusia. Kadang-kadang dia baca Quran tapi tak ada kebaikan. Bila dia akan dapat kebaikan? Bila dia faham isi kandungan Al-Quran. Faham isi kandungan itu dipanggil al-hikmah. Sebab tu Allah puji Luqman.
Luqman Al-Hakim. Kan? Luqman ni orang biasa, orang Afrika, asalnya hamba abdi, kulit hitam, tapi Allah rakamkan kisahnya dalam Quran dan Allah namakan satu surah dengan nama dia. Apa kelebihan Luqman? Dia ada harta banyak? Tak ada. Dia keturunan mulia? Bukan. Dia pembesar negara? Bukan. Apa kelebihan Luqman? Diberi hikmah. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Allah bagi hikmah pada Luqman. Allah bagi hikmah pada Luqman. Surah apa tu? Surah Luqman. Ayat berapa? Ayat berapa? Walaqad atayna Luqmana al-hikmah anishkur lillah, supaya dengan hikmah ini bersyukurlah kepada Allah. Sebab itulah al-hikmah ni makna lebih tepat apa dia? Kefahaman agama. Sebab itu lepas ni Allah beritahu apa yang Luqman ajar kepada anaknya. Apa dia? Yang paling asas Luqman ajar kepada anaknya. Apa dia? Akidah kan? Akidah, jangan syirik pada Allah. Itulah hikmah. Hikmah ialah kebijaksanaan seorang bapa mengajar anak apa yang terbaik, iaitu kenal Tuhan, mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Dan siapa yang dapat hikmah, dia akan dapat kebaikan yang banyak. Siapa yang dapat hikmah, dia dapat kebaikan yang banyak. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsiran. Kemudian wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Okey, cuba tengok maksud ayat ni. Yu'til hikmah. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia nak. Makna kalau Allah bagi tu benda yang mulia, benda yang hebat. Kemudian wa man yu'tal hikmah. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, sebenarnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Tengok Allah nak bagi kebaikan yang banyak, tapi bukan melalui duit, bukan melalui pangkat, tapi melalui apa dia? Hikmah. Jadi siapa nak kebaikan yang banyak, jangan tak perlu cari duit, carilah al-hikmah. Di mana al-hikmah? Dalam Al-Quran. Okey, kemudian yang ketiga al-hikmah. Yang keempat, wa yuzakkihim. Yang keempat, wa yuzakkihim, dan dia membersihkan mereka. Bersihkan apa ni? Bersihkan apa? Bersihkan hati. Bersihkan jiwa daripada apa? Syirik. Kemudian daripada sifat-sifat yang mazmumah, daripada akhlak yang tercela. Jadi semua proses pendidikan kan, di rumah ke, di sekolah ke, di maktafiz ke, di masjid kan, sebenarnya asasnya nak melahirkan orang yang berakhlak mulia. Betul kan? Tapi ramai yang salah silibus. Sebab tu akhirnya belajar 10 tahun akhlak tak mulia. Sebenarnya silibus untuk yuzakkihim, melahirkan hati yang bersih dan akhlak yang mulia, ini prosesnya. Dan silibusnya apa? Al-Quran. Prosesnya apa dia? Satu, tilawah. Proses pendidikan akhlak. Satu, baca.
baca Al-Quran. Yang kedua, belajar ataupun tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, proses belajar hikmah. Al-hikmah ni rahsia-rahsia, termasuklah hadis-hadis. Dan yang keempat, barulah lahir hati yang bersih. Dan sebenarnya tujuan Nabi diutuskan apa dia? Tak menyebarkan dakwah itu proses. Apa dia? Ada dalil. Hadis Nabi kata apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tengok hadis Nabi. Nabi guna innama. Apa makna innama? Hanyalah, tidak lain tidak bukan. Sebab aku diutuskan hanyalah kerana untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ni. Yuzakihim. Jadi tujuan Nabi diutuskan untuk melahirkan akhlak yang mulia. Tapi prosesnya apa? Inilah baca, belajar dan belajar, kemudian silibusnya Al-Quran dan Al-Hikmah. Sebab itulah hasil daripada proses pembelajaran ini yang dilakukan oleh Nabi, berubah tak orang Arab? Yang penyembah berhala, yang rasuah, yang bunuh anak, yang zalim, yang ambil hak orang, semua berubah menjadi baik. Sebab prosesnya betul, silibusnya betul. Tapi sekarang semakin orang belajar, semakin banyak universiti, semakin banyak ma'had tahfiz, kita tak nampak akhlak yang mulia dalam masyarakat kita. Okey. Bolehkah? Semua okey. Okey, kita ulang sikit. Doa Nabi Ibrahim seterusnya ialah supaya Allah utuskan seorang rasul ataupun seorang guru, seorang murabbi. Nak berubah jadi baik ataupun nak jadi orang yang beriman tak mungkin tanpa guru. Jadi kena ada guru dan kena ada proses pembelajaran. Sebab tu Nabi Ibrahim sebut secara detail proses untuk menjadikan zuriatnya orang yang berserah diri. Satu ada guru, yang kedua prosesnya baca, mengajar. Dan silibusnya ialah Al-Quran dan Al-Hikmah. Ini proses pendidikan untuk melahirkan akhlak yang mulia. Satu, baca Al-Quran. Yang kedua, belajar ataupun tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, belajar Al-Hikmah iaitu sunnah. Dan yang keempat, barulah lahir tujuan daripada pembelajaran itu, iaitu hati yang bersih ataupun akhlak yang mulia. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, innaka, sesungguhnya engkau, antal aziz, hanyalah engkau al-aziz, maha perkasa, al-hakim, lagi maha bijaksana. Okey, apa dua nama Allah di akhir itu, Al-Aziz dan Al-Hakim? Apa kaitan dengan doa Nabi Ibrahim? Sebab yang nak mengubah manusia ni hanyalah Allah yang ada sifat Al-Aziz. Manusia tak boleh ubah manusia. Maka sebab tu Nabi Ibrahim guna ataupun tawassul dengan nama Allah yang sesuai dengan permintaannya. Yang boleh mengubah hati manusia, yang boleh membentuk akhlak manusia, hanya Allah yang bersifat Al-Aziz. Satu. Yang kedua, Al-Aziz juga bermakna daripada izzah, mulia. Mana manusia akan menjadi mulia dengan hanya dia ajar Al-Quran,
dia ajar al-hikmah dan dipandu oleh seorang rasul, barulah dia akan dapat sifat al-izzah daripada al-aziz. Betul tak? Dengan Quran dan dipandu oleh Rasulullah, masyarakat Arab Mekah menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik itulah juga diambil daripada perkataan al-aziz, yang sangat mulia. Dan juga al-hakim. Allah saja yang maha bijak untuk mengubah manusia. Sebab itulah caranya bukan sembrono, bukan dengan mimpi, bukan dengan setakat baca saja, tak. Itu tak bijak. Jadi kalau kita buka sekolah ke ataupun mak tahfiz, sekadar hafal dan tujuannya nak melahirkan pelajar yang berakhlak, tak bijak. Tak bijak. Sebab dia mesti ada proses yu'allim ataupun taklim. Dan Nabi pun sebut dalam hadis kan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kan? Cuba terjemah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar dan jelas kan? Nabi tak kata sebaik kamu orang yang baca. Tak ada. Ataupun sebaik kamu ialah orang yang hafal. Tak ada. Tapi setengah tu kadang-kadang kita pergi sekolah agama, dia tulis ni ayat hadis ni. Dia buat besar-besar kan? Tapi dia tak belajar Quran, dia belajar benda lain. Jadi tulis yang lain, buat yang lain. Jadi tak mungkin kalau setakat kamu baca ataupun hafal, kamu menjadi khair, manusia yang terbaik. Okey, kemudian waman yaghrabu, dan man ni apa dia? Siapa, ataupun lebih tepatlah tidak ada siapa. Ini dipanggil istifham. Istifham taubih, soalan untuk mencela. Allah nak mencela ni. Nak mencela apa ni? Tidak ada siapa yang yarghabu, membenci, an millati Ibrahim, terhadap millah, agama. Millah ni makna dia agama. Agama siapa ni? Ibrahim. Apa agama Ibrahim? Agama menyerah diri kepada Allah. Hanifan musliman kan? Hanifan musliman. Jadi Allah nak bagi tahu Ibrahim ni orang yang serah diri kepada Allah. Apa saja Allah perintah, walaupun 9 anak, dia sami'na wa ata'na. Kan? Tiba-tiba ada orang benci ataupun tak suka ikut agama Ibrahim. Maka Allah sifatkan dia apa? Illa, kecuali orang yang safiha. Dia terjemah apa? Orang yang membodohkan dirinya. Nafsahu, dirinya. Bukan dia membodohkan orang lain. Dia bodohkan diri sendiri. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak bagi tahu setakat ni? Selain pada apa dia? Spesifiknya apa dia? Mungkin kalau kita kata orang benci agama Ibrahim, dia akan jawab, saya tak benci agama Ibrahim, saya ikut agama Nabi Muhammad. Maknanya siapa je tak suka serah diri pada Allah, bodoh. Sebab agama Ibrahim ialah agama serah diri pada Allah. Rabbana waj'alna muslimaini. Jadi siapa saja yang melanggar je perintah Allah, dia adalah orang yang bodoh. Ada dalil lain tak? Ada. Surah Al-Baqarah,
Sayaqulu sufaha. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum, di permulaan juzuk yang kedua. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ayat berapa ni? 242. 142. Cuba tengok, cuba terjemah. Sayaqulu, akan berkata. Dia belum berkata, Allah kata akan berkata. Ini isu apa ni? Allah tukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah, ke Mekah. Daripada Palestin ke Mekah kan. Jadi yang akan membatalnya siapa? Orang Yahudi. Tapi Allah kata apa? Allah tak kata orang Yahudi. Akan berkata sufaha, orang bodoh. Sufaha ni jamaah. Kalau seorang safihun. Safihun, seorang yang bodoh. Jamaah dia, plural dia, sufaha. Akan berkata orang-orang yang bodoh. Ni Yahudi ni. Tapi Allah tak sebut Yahudi. Allah sebut orang yang bodoh. Kenapa Allah kata dia bodoh? Akan berkata orang yang bodoh minan nas, daripada kalangan manusia. Apa yang dia kata? Ma wallahu, apa yang memalingkan orang beriman daripada kiblat mereka di Baitul Maqdis ke Mekah, allati kanu 'alaiha, yang mereka dah menghadap ke sana. Apa punca, apa sebab mereka tukar kiblat ni? Mereka dah elok-elok menghadap ke Baitul Maqdis. Siapa yang cakap tu? Orang Yahudi kan. Dia cakap, tapi Allah kata dia bodoh. Kenapa dia bodoh? Apa kebodohannya? Sebab dia mempertikaikan apa yang Allah buat. Jadi dia tu hamba. Dia pertikaikan Tuhan pencipta. Maka siapa pertikaikan Tuhan, dia adalah orang yang bodoh. Sama juga dia pertikaikan agama Nabi Ibrahim. Sedangkan Ibrahim ini serah diri kepada Allah, maka dia adalah orang yang bodoh. Bolehkah? Bunyi kasar tak? Kalau kita kata semua yang tak suka Islam bodoh. Kasar ke okey? Okey kan? Siapa yang tak salat bodoh. Siapa yang rasuah bodoh. Siapa yang bercakap bohong bodoh. Siapa yang mengumpat bodoh. Okey. Ni orang Yahudi ni Allah kata bodoh, berapa kesalahan dia? Satu je. Dan itu pun dia belum kata, Allah kata dia akan kata bodoh dah. Okey. Dan Allah beritahu lagi, kebodohan tu, siapa yang tak suka agama Ibrahim, siapa tak suka serah diri sepenuh pada Allah, dia orang yang memperbodohkan dirinya. Kenapa? Allah beritahu sebab walaqad istafaina, dan demi Allah pasti sesungguhnya istafainahu, kami telah memilihnya. Istafa tu mana memilih. Memilihnya fi dunia, di dunia. Jadi Allah nak begitu sebab kamu tak boleh tak suka pada agama Ibrahim. Kenapa? Sebab Ibrahim adalah insan yang terpilih. Kita kalau satu Malaysia ni, kerajaan pilih seorang doktor yang terbaik kan, bagi anugerah. Dan banyak jasa dia. Tiba-tiba kita tak suka pada dia. Masalah tak kita? Masalah. Kita bukan doktor, lepas tu tak ada jasa pun. Satu. Yang kedua, kalau satu Malaysia ni dipilih seorang doktor, mana doktor tu adalah orang yang hebat. Itu baru satu Malaysia. Yang ni Allah pilih Ibrahim ni satu apa? Satu dunia, fit dunia. Makna orang yang sangat-sangat hebat, tiba-tiba kamu tak nak ikut dia, bodoh.
Okey, itu kat dunia. Di akhirat pula, wa innahu, dan sesungguhnya dia Ibrahim tu fil akhirah, di akhirat pula, laminas salihin, pasti dari orang-orang yang saleh. Boleh? Kat dunia Allah pilih dia. Di akhirat pula dia dah termasuk orang yang saleh. Sebab tu ingat tak doa Nabi Yusuf? Siapa ingat doa Nabi Yusuf? Anta waliji fi dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Cuba terjemah. Anta waliji, engkau adalah penolongku. Engkau tu ialah Allah. Engkau adalah penolong aku fi dunia, di dunia dan akhirat. Satu doa Nabi Yusuf. Yang kedua, tawaffani musliman. Matikan aku dalam keadaan orang berserah diri. Yang ketiga, wa alhiqni, dan himpunkan aku, gabungkan aku bersama orang yang saleh. Siapa orang yang saleh ni? Apa hubungan Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub? Nabi Ibrahim. Ini doa Nabi Yusuf, ini doa Nabi Ibrahim. Apa hubungan? Bapa Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Bapa Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Bapa Nabi Ishaq, jadi Yusuf dengan Nabi Ibrahim bukan atuk moyang ke? Cicit. Nabi Yusuf cicit kepada. Jadi dia kata, gabungkan aku di akhirat besok bersama orang yang saleh. Siapa? Bapa dia Nabi Yaqub, atuk dia Nabi Ishaq, dan moyang dia Nabi Ibrahim. Boleh? Patut Nabi Yusuf tak payah doa kan? Sebab dia Nabi memang akan digabungkan. Tapi dia minta juga. Itu sebagai tanda apa? Merendah diri. Orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia merendah diri. Okey. Kemudian, okey, soalan. Kenapa kat dunia Allah pilih? Allah kata apa? Kami pilih Ibrahim di dunia. Tapi di akhirat Allah tak kata Allah pilih. Allah kata dia daripada orang yang saleh. Kenapa? Sebab kat dunia ni adalah tempat ujian. Bila ujian, manusia ada pilihan tak? Nak jadi beriman pun boleh, tak nak beriman pun boleh. Dan ayat sebelum ni Allah uji tak Ibrahim? Ingat tak? Apa ayat tu? Wa izibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin. Allah uji Ibrahim dengan beberapa ujian, kemudian fa'atammahuna, dia berjaya. Bila dia berjaya, Allah pilih. Jadi dunia Allah tak jadikan dia saleh, tapi Allah pilih setelah dia memilih. Boleh faham? Di akhirat Allah tak pilih sebab apa? Di akhirat bukan tempat untuk memilih. Bukan tempat ujian. Di akhirat adalah hasil daripada pilihan di dunia. Okey. Kemudian izqala. Ketika mana telah berkata lahu kepadanya. Ini ayat ni menjelaskan apa agama Ibrahim ni. Apa agama Ibrahim yang kalau benci
Kalau tak suka, bodoh. Ayat ini menghuraikan. Iaitu ketika mana telah berkata kepadanya Rabbuhu, Tuhannya. Tuhan Ibrahim berkata kepada Ibrahim. Apa dia? Aslim. Serahlah diri engkau. Maka Nabi Ibrahim terus jawab. Apa jawapannya? Qal. Dia berkata, Aslamtu. Aku serah diri. Kepada siapa? Li Rabbi, kepada Rabb, pencipta sekalian alam. Okey. Jadi inilah agama Ibrahim. Apa dia? Sentiasa serah diri pada Allah. Jadi kalau kita tak suka pada agama Ibrahim, apa maksud tak suka pada agama Ibrahim? Tak suka serah diri pada Allah. Allah kata solat, tunggu dulu. Itu kita orang bodoh. Allah kata tutup aurat, tunggu pencen. Bodoh. Allah kata berhentilah mengumpat, tunggu dulu. Tunggu pencen kan, bodoh. Okey. Allah kata serah diri. Ibrahim dia boleh jawab hanya dengan setakat ni je. Aslamtu. Aku serah diri habis. Dah menjawab tak persoalan. Serahlah diri, aku serah diri. Okey. Kan? Tapi dia tambah lagi li rabbil alamin. Kenapa? Kenapa dia tambah li rabbil alamin? Sebenarnya Allah tak tanya ni. Allah kata serah diri je. Dunia banyak Tuhan-Tuhan palsu. Hanya pada pencipta. Yelah, kenapa? Jawapannya ialah Ibrahim nak beritahu kenapa dia serah diri kepada Allah. Soalan dia, kalau orang tanyalah, kenapa kamu serah pada Allah? Sebab dia memang patut aku serah diri, sebab dia Rabbul Alamin. Logik tak? Logik tak kita serah diri pada Tuhan yang hebat? Jadi masuk akal. Yang tak masuk akal pada aku serah diri pada berhala. Aku serah diri pada nafsu. Aku serah diri pada manusia yang lemah macam aku. Tak masuk akal. Jadi Ibrahim ini nak beritahu, aku serah diri pada engkau sebab apa? Sebab memang engkau layak diserah diri. Sebab engkau Rabbul Alamin. Boleh faham? Jadi maknanya, siapa yang serah diri selain daripada Rabbul Alamin, dia adalah bodoh. Bodoh. Dengan cakap orang, dengan cakap bos, dengan cakap dajjal. Dengan cakap bini kan, bini cakap apa semua dengar. Bodoh. Mana? Bagus soalan. Siapa boleh tolong jawab? Kenapa dia guna fi'il madhi? Dia kalau guna fi'il mudhari', apa makna dia? Aku sentiasa, tapi penghujung tahu tak? Tak. Tapi kalau guna fi'il madhi, confirm. Aku telah. Akan datang pun tak berubah dah. Boleh faham? Okey, boleh Kita minta maaf, banyak gangguan malam ni. Facebooknya, suaranya. Tak tahu Facebook ni sebab apa? Sebab dajjal ke apa, tak tahu. Apa dia? Solar storm. Ribut solar. Dia ganggu. Oh ya ke? Kat bumi. Mungkin kot. Jadi bukan masalah kita lah. Ini bukan masalah kita ni. Sebab ada tempat clear je. Dan tak pernah berlaku macam ni. Terus dia pancung. Putus teruskan.
Tapi masa dia tak kacau, tak mengaji juga pun. Okey, ada Ujian, Ustaz. ujian. Allah nak uji kita. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, saya melalui satu pengalaman sembahyang Zuhur tadi. Hmm. Tahiyat kedua, saya lupa nak selawat Nabi, tak apa ke? Tak apa. Tak apa. Tak apa Dia ada hadis. Sebenarnya hadis sahih. Yang tahiyat awal tu tidak ada selawat. Itulah yang lebih tepat. Yang lebih tepat ialah tahiyat awal tidak ada selawat. Boleh cek balik hadis-hadis sahih. Tak apa. Sah. Ha? Yang tak sah, yang tak solat tu. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke ada kawan saya ni cakap taranum ni bid'ah? Dia taranum ni macam berlagu lah kan. Dia sebenarnya bukan bid'ah pun. Taranum untuk memperelokkan bacaan, dia bukan bid'ah. Memperelokkan bacaan kan. Cuma kalau dia memperelokkan bacaan kerana nak tunjuk pada orang, dia bukan jadi bid'ah, dia jadi riak. Dia jadi riak. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ingin bertanya, adakah infak, memberi hadiah, memberi zakat atau menyediakan duit tidak patuh syariah untuk tujuan kebajikan mempunyai nilai pahala yang sama? Okey, kita infak duit yang haram lah. Duit yang tidak patuh syariah. Duit yang haram. Ada dua isu. Pertama, orang yang bagi itu dapat pahala ke tak? Yang kedua, dia bagi itu boleh tak bagi pada sesiapa sahaja? Okey, yang pertama, orang yang bagi duit haram, duit riba ke, dia tak akan dapat pahala satu sen pun. Sebab ada hadis Nabi mengatakan, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyib. Allah adalah baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik sahaja. Jadi benda yang haram Allah tak akan terima. Okey, yang kedua, duit yang haram tu, duit riba, dia boleh tak sedekah kepada asnaf? Boleh. Sebab dia hanya haram kepada pemilik duit tu. Bila keluar daripada dia, bagi pada orang, dia jadi halal. Bahkan ulama kata boleh kita nak sedekah untuk buat tandas ke, buat masjid ke, boleh, tak ada masalah. Tak ada dalil mengatakan haram. Dia contoh macam inilah, kita pergi beli barang di kedai yang jual benda haram. Jual arak kan. Lepas tu kita beli benda halal. Tapi baki yang dia bagi pada kita, hasil jualan yang haram. Haram tak bagi kita ambil baki tu? Halal ke haram? Kenapa halal? Itu hak kita. Kita bukan rasuah, kita bukan beli benda haram. Walaupun duit tu asalnya benda yang haram. Duit tu haram hanya kepada siapa? Pemilik, tuan kedai tu. Begitulah contoh. Wallahu a'lam. Dan satu lagi saya nak tambah. Nabi pernah tak berurusan dengan orang Yahudi? Berjual beli dengan orang Yahudi kan? Okey, duit daripada orang Yahudi yang jual beli halal ke haram? Banyak yang haram lah. Yahudi ni semua dia sapu kan. Tapi ada yang Nabi guna tak haram. Sebab apa? Sebab Nabi bukan rasuah, Nabi bukan riba, Nabi bukan mencuri, Nabi ambil hak dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, kenapa kita baca doa minta rezeki dalam bacaan antara dua sujud, sedangkan rezeki kita sudah pun dijamin Allah, Ustaz? Okey. Dia sebenarnya kita salah faham tentang rezeki. Kita bila sebut rezeki kita faham duit. Bila kita faham rezeki duit, kita kata kenapa aku minta lagi? Tak. Rezeki ni adalah luas. Kesihatan, rezeki. Ilmu, rezeki. Iman, rezeki. Amal soleh, rezeki. Anak yang soleh, yang baik, rezeki.
Isteri yang salihah, rezeki. Suami yang salihah, rezeki. Kawan yang baik, rezeki. Semua rezeki. Apa-apa saja yang membawa kebaikan pada kita, dunia dan akhirat, dia adalah rezeki. Bahkan kadang-kadang duit pula bukan jadi rezeki, jadi musibah. Bila duit kita dapat menjauhkan kita daripada Allah. Ketika itu dia bukan rezeki, dia jadi musibah. Okey, itu satu kan. Kemudian yang kedua, kita juga diajar oleh Nabi supaya minta rezeki. Nabi suruh kita baca dan doa setiap pagi dalam zikir pagi. Betul? Apa zikir tu? Tapi Nabi bukan suruh minta rezeki sahaja. Nabi suruh minta rezeki yang tayyib. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Kena tambah tu, rizqan tayyiba. Ramai yang dapat rezeki tapi bukan tayyib. Kadang-kadang haram, kadang-kadang halal tapi tak tayyib. Kan? Expired dah. Okey? Malam ni Facebook tak ada sangkut-sangkut ah? Bagi respon sikit Facebook. Tak ada sangkut-sangkut ah. Kalau tak ada, alhamdulillah, selesai satu masalah. Datang masalah lain pula. Ya. Kadang-kadang Allah nak uji kita ni, uji pelajar, uji guru, sabar ke tak dengan sangkut-sangkut tu. Ada setengah give up kan, terus tutup. Syafakallah, amin. Okey, ada soalan lagi? Sebelum saya tengok soalan, saya nak bagi tahu besok kita mula kelas siang hari. 24 hari bulan besok kita mula kelas pukul 10.30 pagi. Setakat ni kita mula hari Isnin dan Selasa. Dan ada pun kelas malam kita teruskan setiap malam sehinggalah 1 Jun. 1 Jun kita akan tukar. Malam ni kita akan jadikan 3 malam sahaja. Dan siang hari kita akan jadikan 4 hari. Jadi 4 siang hari, 3 malam. Bermula 1 Jun. InsyaAllah. Kita akan bagi jadual nanti. Ya? Boleh saya tahu, esok kelas siang hari ada Zoom ke Facebook sahaja? Facebook sahaja. Kenapa nak Zoom ke? Saya tanya je sebab Zoom boleh juga. Zoom boleh je. Zoom boleh ke Ustaz? Zoom. Saya tak ada Facebook. Facebook selalu ada problem. Kenapa Azam? Zoom okey, lancar. Ada orang tak ada Facebook. Facebook banyak ni, banyak juga. Banyak ni. Ramai yang seramai yang tengok malam tu lah. Yang nak ni tak kerja lah ni. Ni makcik-makcik ni. Makcik-makcik dah pencen kan? Ataupun bekerja daripada rumah ni. Makcik lah banyak Facebook Ustaz. Makcik tak ada Facebook lah. Makcik pun tak ada Facebook. Makcik jangan bergaduh Tak bergaduh. Okey, macam mana Azhar? Okey, boleh. Yang besok 10.30 pagi kita akan buat Facebook dan melalui Facebook dan Zoom insya-Allah. Terima kasih. Kita sambung tadabbur surah Al-Infitar. Yang hari Isnin juzuk Amma. Okey, apa lagi? Ada soalan lagi? Ustaz, Ya. saya nak tanya soalan saya. Kalau kita amalan kita ni kita buat tangguh, itu pun dikira kita bodoh Ustaz? Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Sebab apa? Sebab apa bodoh? Sebab satu, syaitan sangat nak kita tangguh-tangguhkan. Sebab target syaitan
Kalau dia kata jangan buat terus, kita tak ikut. Tapi kalau tangguh-tangguh, kita ikut. Target syaitan apa dia? Daripada tangguh, akhirnya tak buat. Satu. Yang kedua, kenapa kita nak tangguh? Sedangkan kita tak tahu ajal kita bila. Tengok-tengok tangguh, kita pun mati, tak sempat. Sebab tu Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wahai orang beriman, infaklah harta kamu sebelum datang kematian. Kenapa? Allah beritahu. Bila datang kematian, semua akan berkata apa? Wahai Tuhan, bagilah tempoh sedikit masa sahaja untuk kami bersedekah dan beramal soleh. Semuanya akan menyesal bila mati. Jadi sebab tu jangan tangguh. Fastabiqul khairat. Orang beriman ni bukan setakat tak tangguh, tapi fastabiqu, berlomba, berebut nak buat. Berlomba. Okey. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Siang bukan tadabbur Al-Baqarah. Al-Baqarah malam sahaja. Al-Baqarah malam sahaja. Siang kita sambung macam biasa. Kalau hari Isnin kita sambung juz amma, dan sekarang tengah surah Al-Infitar. Kalau Selasa surah Ar-Ra'du, bergilir dengan Al-Asma'ul Husna. Kalau hari Rabu, saya tak ingat. Saya nak tanya. Ya. Apa dia? Ustaz, saya nak tanya soalan. Orang-orang yang beriman, kalau kita buat amalan, lagi banyak amalan kita buat, lagi kita akan berasa takut kalau amalan kita tak diterima, betul kan? Ya. Tapi boleh tak macam kalau kadang-kadang saya rasa macam Allah terima ni amalan saya, sebab kita kan kena bersangka baik dengan Allah. Allah kan Maha Penyayang. Boleh ke rasa macam tu Ustaz? Bukanlah perasan, tapi macam bersangka baiklah dengan Allah kan. Kita kena bersangka baik. Tak, dia macam ni. Dia ada dua benda yang berbeza. Satu, kita bersangka baik pada Allah. Allah memang akan terima amalan bila cukup syarat. Itu wajib kita bersangka baik. Bila cukup syarat, ikhlas. Yang kedua, mendapati sunnah Allah memang akan terima. Tapi sekarang masalah kita ni, adakah amalan aku betul-betul ikhlas? Jadi kalau kita tak yakin amalan tak diterima, bukan bermakna kita bersangka buruk pada Allah, bukan. Tapi kita bersangka buruk pada amalan kita. Aku ni tak berapa ikhlas ni. Supaya apa? Supaya kita baiki lagi. Boleh faham? Sama juga sahabat-sahabat Nabi tak ada sahabat Nabi tak yakin masuk syurga. Bukan mereka bersangka buruk pada Allah, bukan. Tapi mereka tak yakin amalan mereka adalah yang terbaik. Sebab disebabkan kelemahan mereka. Wallahu alam. Ada gangguan lagi ya? Sangkut-sangkut. Ya. Ya. Ustaz, Ya, ya. tanya, solat witir tu ikut sunnah dibuat masa bangun daripada tidur ataupun sebelum tidur Ustaz? Tak, dua-dua sunnah. Abu Bakar dia buat sebelum selepas solat Isya. Umar dia buat tengah malam. Dan Nabi tak bantah. Satu. Yang kedua, waktu witir bila? Daripada selepas Isya. Waktu witir ialah daripada selepas Isya sampai subuh. Jadi tak timbullah siapa yang buat lepas Isya bukan witir. Tak, itu memang waktu witir. Cuma antara witir selepas Isya dengan witir tengah malam, yang terbaik ialah witir tengah malam. Sebab nak bangun tengah malam lagi mencabar. Kemudian kalau kita boleh bangun 1/3 malam, lagi terbaik waktunya. Iaitu ketika Allah turun ke langit dunia. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya. Kalau saya kaya, okey ke saya beli kereta beberapa buah dan motor beberapa buah, tak pakai selalu, sekali-kali dia sesekali dipakai, adakah itu dikira pembaziran? Apa patut saya buat kalau ada beberapa motor dan kereta kalau dah terbeli? Soalan kedua, macam soalan satu. Okey. Kalau dia kaya, salah tak dia beli kereta beberapa buah, motor beberapa buah kan? Tapi dia tak pakai. Salahlah. Sebab satu, membazir. Allah kata apa? Innal mubazirina
kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang membazir saudara syaitan. Memang salah lah. Satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kamu beli banyak-banyak, untuk apa? Sebenarnya untuk apa? Cuba tanya diri. Kalau buat kerana Allah, salahlah. Kalau buat kerana Allah, Allah lebih suka pada. Yang Allah lebih suka ialah orang yang paling Allah suka, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang, bukan untuk dirinya. Jadi orang kalau nak jadi orang yang paling Allah suka pada kita, jual motor, ataupun infak pada gulam, dakwah. Kita boleh guna untuk, sekarang kita ada squad misi dakwah kepada golongan gelandangan dan juga security, dan kita pergi dengan motor. Jadi kalau boleh infak kat sini, kita akan gunakan untuk masalah dakwah lah. Tapi kalau kita jual, katalah motor 10,000 kan, kita jual, kita buat rumah orang miskin 10,000, kita mati besok, berapa lama orang miskin duduk kat situ, berapa orang, kita akan pahala terus mengalir pada kita. Tapi motor kita 2-3 buah duduk kat rumah, pahala tak mengalir ke mana-mana, bahkan boleh jadi dosa. Okey? Dan ikutan kita terbaik siapa dia? Kita tak mungkin jadi terbaik kecuali kita ikut Nabi. Dan Nabi ini, Nabi tidak ada membazir. Bahkan diceritakan adalah satu hadis sahih, ada satu bekas makanan Nabi pecah. Apa Nabi buat dengan bekas makanan yang pecah ni? Apa Nabi buat? Nabi tampal dan Nabi guna. Maksudnya apa tu? Nabi akan guna selagi mana boleh, Nabi akan guna. Nabi tak akan beli baru selagi mana yang ni boleh guna. Nabi tidak membazir dan Nabi akan menafaatkan mana yang ada. Subhanallah. Kalau kita nak jadi orang terbaik, Allah kata apa? Kalau nak cinta Allah, fattabi'uni, ikut sunnah Nabi. Jangan buat alasan, ini duit saya ustaz, ikut suka saya. Jangan. Itu bukan duit kamu, itu duit Allah. Allah amanah pada kamu, Allah nak tengok kepada apa yang kamu gunakan duit tersebut. Adakah untuk agama Allah ataupun untuk kepuasan diri? Kamu akan disoal. Walaupun sebesar zarrah, walaupun satu sen, semua akan disoal. Okey abang? Okey abang? Facebook. Ustaz, apakah definisi dengan ikhlas sebenar? Definisi ikhlas. Ikhlas ni adalah bersih. Khalis mana dia bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada apa-apa niat yang bukan selain daripada Allah. Kalau kita solat, betul-betul 100% kerana Allah. Tidak ada sikit pun kerana nak menunjuk ke, kerana kawan ajak ke, langsung tak ada. Itu mana ikhlas. Sebab tu surah ikhlas dipanggil surah ikhlas. Sedangkan perkataan ikhlas tidak ada. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Tak ada ikhlas. Tapi Allah nak bagi tahu, itulah makna ikhlas. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Kamu buat hanya kerana Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ada sikit je disampaikan kerana Allah, ada juga kerana orang, itu tak ikhlas. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis kursi, Allah berkata, siapa yang mensyirikkan aku, sesiapa yang melakukan amalan kerana aku, tapi dalam masa yang sama dia juga ada mensyirikkan, iaitu ada juga kerana yang lain, maka Allah kata apa? Aku tinggalkan dia dan amalannya. Aku tak peduli pada amalannya. Walaupun asalnya kerana Allah. Jadi ikhlas ni ialah 100% kerana Allah. Antara ciri-ciri ikhlas lah. Dia akan buat, ada orang pun dia buat, tak ada orang pun dia buat sama. Kalau ada orang dia buat, tak ada orang tak buat, itu tak ikhlas. Satu. Yang kedua, orang puji dia buat, orang maki pun dia buat sama, tak ada beza. Kalau orang puji dia buat, orang maki dia tak buat, tak ikhlas.
Dan ikhlas yang terbaik apa dah? Amalan di rumah dia lebih baik daripada amalan di hadapan orang. Itu ikhlas yang lagi baik. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya, ada orang bagi kita banyak buku Yasin, nak buat apa dengan buku-buku tersebut? Itu satu pembaziran. Masyarakat kita suka cetak buku Yasin. Lepas tu bagi pada setiap kali majlis tahlil dia bagi surah Yasin. Lepas tu di masjid pula berlambak dengan surah Yasin. Itu satu pembaziran. Sebab apa? Sebab orang kita buat tak ikut sunnah Nabi. Dia ikut orang ramai. Ikut suka dia je. Orang cetak surah Yasin, dia cetak. Orang bagi, dia bagi. Lepas tu tersadai, terbiar macam tu je. Jadi saya pun tak tahu nak buat apa. Kalau tak digunakan, maka yang terbaiknya kita bakar je lah. Kita bakar je. Kadang-kadang terbiar macam tu, letak kat bawah, orang pijakkan, orang tak hormat pada surah Yasin. Maka untuk mengelak daripada tidak dihormati, lebih baik kita bakar je. Okey, cukup ah. Suara saya dah tak ada ni. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Kita jumpa besok pukul 10.30 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران